Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'da. Alhamdulillah, yang mana ketika ini kita masih lagi berada dalam kesihatan dan Allah Ta'ala panjangkan usia untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah dan juga kehidupan kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi pada kali ini insya-Allah saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya berkenaan dengan bagaimana kali pertama saya menceburi bidang perubatan Islam, insya-Allah. Baik. Sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Dalam ilmu perubatan Islam ini, bila mana kita lihat, ia bukanlah satu ilmu yang baharu, tetapi ia adalah ilmu yang dicetuskan bermula daripada zaman para anbiya. Kerana ilmu perubatan Islam selalunya dikaitkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga munajat seseorang kepada Allah Ta'ala. Baik, bagaimana perjalanan saya dalam menceburi dan juga dalam melibatkan diri dalam perubatan Islam? Pertama sekali, untuk makluman kita semua dan pengetahuan para penonton sekalian, saya pada awalnya juga adalah seorang pesakit. Dan saya pernah diganggu dan saya juga pernah mengalami seperti mana para pesakit-pesakit saya yang hari ini menceritakan dan berkongsi pengalaman mereka. Dapat melihat makhluk yang orang lain tak dapat lihat, dapat tidur yang tidak tenteram, hati yang sentiasa terganggu dan sebagainya. Semua pengalaman-pengalaman itu sedikit sebanyak saya sendiri pernah rasai satu ketika dahulu. Pengalaman dan peristiwa ini berlaku ketika mana awal persekolahan saya, iaitu ketika saya di bangku sekolah menengah. Ketika mana saya berbangku sekolah menengah, pada awalnya saya diberikan suatu kelebihan ataupun disebutkan sebagai panca indera yang ketiga. Dengan arti kata, saya mampu untuk melihat makhluk yang orang lain tak dapat lihat. Pada awalnya saya ingat benda itu adalah perkara yang biasa, yang mana ia tidak melibatkan gangguan ataupun disebut sebagai suatu keistimewaan yang Allah Ta'ala anugerahkan. Akan tetapi, benda tersebut sebenarnya mengganggu kehidupan kita selaku manusia yang normal. Kerana pada hakikatnya kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka itu kelompok jin dapat melihat kamu dan kamu wahai manusia tidak dapat melihat mereka. Ini adalah fitrah. Maka sebab itu sesiapa sahaja yang merasakan dirinya dapat melihat makhluk halus, dapat berbicara dengan makhluk halus secara langsung, maka ketahuilah ia adalah perkara yang luar daripada fitrah manusia, yang mana dia perlu mencari rawatan dan perubatan. Baik, mengapa saya sebut demikian? Kerana apabila seseorang itu hidup yang mana dalam masyarakat, ketika mana orang lain tak mampu untuk melihat makhluk yang namanya jin itu, yang mana ketika itu dia seorang saja yang mampu melihat, waktu itu dia akan jadi satu fitnah kepada masyarakat, menyatakan mungkin orang ini gila, mungkin orang ini kurang siuman, dan orang yang ada di sekeliling akan takut berdekatan dengan kita ataupun berdampingan ataupun nak berkawan dengan kita. Benda ini berlaku kepada saya sehingga di waktu zaman sekolah dahulu. Ada dari kalangan sahabat-sahabat yang mana sukar dan juga mereka ini rasa gerun untuk mendekati saya. Bahkan mereka rasa kalau mereka ini buat suatu perkara yang tak baik kepada saya, maka sesuatu perkara yang disebutkan perkara-perkara yang tidak baik akan berlaku kepada mereka disebabkan kerana balas dendam yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan saya dari kalangan jin. Kisahnya bermula ketika mana saya sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Para pendengar, yang mana waktu itu apabila ada orang yang mana menyatakan satu perkara yang tidak saya senangi, satu perkara yang saya tidak senangi, tiba-tiba orang tadi itu ada yang jatuh sakit, ada yang sampai satu ketika yang mana tempat dia menyimpan barang tersebut terbakar dengan tiba-tiba dan tidak tahu daripada mana sumber api tersebut. Dan kita sedia maklum, jin ini Allah Ta'ala cipta daripada api. Maka kalau mana dia boleh buatkan suatu benda itu terbakar dan sebagainya, itu perkara-perkara yang biasa. Sebab itu bila mana sebut tentang gangguan-gangguan yang pernah saya alami dahulu,
Kalau ikut daripada apa yang saya pernah alami, ketika mana gangguan tu nak datang pada saya, kebiasaannya saya akan rasa mata saya ini jadi seperti berada di dalam kabus yang agak tebal. Saya akan rasa macam berkabus. Saya akan gonyoh, saya akan gesik mata saya kata pasal apa ni. Dan ketika itulah yang mana mata saya ini mampu melihat makhluk yang tidak mampu dilihat oleh orang lain. Pada awal-awalnya memang rasa takut dan gerun. Bila orang tanya kepada saya, bagaimana rupa perentuk, bagaimana dia menjelmakan diri dia kepada saya dan sebagainya, kebiasaannya dia akan menjelma seperti mana manusia. Kita akan lihat dia seperti mana manusia, tetapi dalam tubuh badan yang agak besar dan lebih daripada kebiasaan tubuh dan saiz manusia biasa. Itu pengalaman saya. Sebab itu bila mana seseorang dia mengalami gangguan, dapat melihat makhluk halus dan sebagainya, saya pesan supaya cepat-cepat pergi mencari jalan untuk diruqyah. Kerana ia adalah satu penyakit dan dia adalah bukan benda anugerah yang boleh kita banggakan dan boleh kita biarkan begitu saja. Baik, menyambung kepada kisah saya pada awal-awal saya diganggu sedemikian, maka banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada saya zaman sekolah. Sehingga satu tahap, seandainya kalau kata barang saya tertinggal di rumah, maka saya boleh perintahkan untuk makhluk ni bawa barang tu datang jumpa, bawa barang yang tertinggal tu kepada saya. Dalam keadaan yang kita rasa, oh ini satu benda yang sangat-sangat hebat, kan? Rasa ketika itu memang kita tak nak lepas. Kalau ikutkan saya melayan ataupun saya masih lagi berhubungan ataupun saya masih lagi beradaptasi dengan mereka, saya rasa hari ini saya jadi Raja Bomoh lebih lagi. Sebab apa? Saya boleh minta yang mana jin tu berkhidmat dengan saya dengan apa saja yang saya nak. Tapi saya tahu benda tersebut adalah perangkap yang mana dalam masa yang sama dia boleh menjerumuskan kita ke kancah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila sebut tentang pengalaman berkenaan dengan awal-awal saya menceburkan diri dalam bidang perubatan, asalnya kerana saya juga pada asalnya adalah pesakit seperti mana anda. InsyaAllah kita bersambung pada sesi yang akan datang nanti, insyaAllah. Wallahu alam. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.